Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'alna min ahli Ramadan wa wafiqna bi lailatul qadri waj'alna wa'inna 'ala as-siyam wal qiyam was sadaqah wa tilawatil Qur'an. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, kepimpinan ahli jawatankuasa Surau Asy-Syakirin, sosnya ayahanda dan ibunda, tuan-tuan dan puan-puan, para remaja, adik-adik, anak-anak kecil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita menghidupkan malam-malam daripada malam Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan momentum kita sehinggalah ke akhir Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Zuhaili, kawan baik saya, sepengajian semasa di Mesir dahulu, dan duduk pula dekat dengan rumah. Dia ketuk pintu dia, "Ustaz, ganti boleh tak?" Jadi kerana ada hal yang dia tidak dapat elakkan, maka saya ganti. Saya saudara tuan-tuan di dalam Islam, Muhammad Azrul bin Ismail, asal daripada Perak, bertugas di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan sebagai pegawai hal ehwal zakat, wakaf, pusaka, wasiat, hibah dan sumber am bagi Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita sebut tadi bahawasanya kita banyak syukur kepada Allah. Secara peribadi saya tabiklah surau Asy-Syakirin. Kerana banyak-banyak surau lah, masjid telah lah memang dah ramai dia besar. Dalam banyak-banyak surau yang saya singgah sepanjang Ramadan ini, kebanyakan malam saya bertukar surau, bertukar masjid, kadang-kadang ke surau. Di Rawang ada, di Bukit Beruntung, kadang-kadang pergi Shah Alam, kadang-kadang pergi Kajang, kadang-kadang pergi sekitar Serdang, Balakong dan sebagainya. Saya tengok surau ini adalah yang saya kira teramai, yang paling cemerlang dari segi kehadiran dia. Boleh tepuk tangan di rumah, tangan di sini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada tuan-tuan untuk kita menghidupkan sehinggalah ke saat ini lebih daripada separuh Ramadan. Saya rasakan boleh sebutkan sebagai surau yang penuh untuk kita menghidupkan Ramadan yang berbaki. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, dalam sebahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menceritakan berkenaan dengan Ramadan, bahawasanya bila mana malam-malam Ramadan ini akan ada satu panggilan daripada langit, akan ada satu seruan daripada langit Allah Subhanahu wa taala, iaitulah seruan daripada malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala setiap malam dia akan berseru kepada mereka-mereka di atas muka dunia, cuma kita tidak dengar saja. Nabi sebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi menyebutkan akan ada wanada kullu munadin fis sama, akan berlaunglah, akan menyerulah malaikat yang menyeru daripada langit, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai mereka-mereka yang menginginkan, ya baghiyal khair, yang menginginkan kebaikan, aqbil, mau kita, marilah cepat, datanglah. Ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang-orang yang inginkan kejahatan, keburukan, aqsir, sudahlah. Aksir, kurang-kurangkanlah. Pasal kan, aksir, kurang-kurangkan.
Akan tetapi Nabi sebut seruan ini, seruan daripada malaikat ini tidak didengar oleh para manusia. Ia tidak didengar oleh manusia, akan tetapi nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan malam-malam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan malam-malam Ramadan dan siangnya, sehingga kan setiap malam akan ada malaikat yang memberikan peringatan. Tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain, senyap aja, tak ada malaikat yang akan melaungkan sesuatu amaran ataupun ajakan kepada kita. Berbeza dengan malam-malam Ramadan, kalaulah telinga kita ini dibuka hijab oleh Allah, kita akan terdengar suara seruan daripada langit, seruan daripada malaikat Allah. Ya baghiyal khairi aqbil. Orang yang inginkan kebaikan, aqbil, datang, mari, mau kita datanglah cepat. Orang yang baghiyal syarri, yang menginginkan kejahatan, aksir, sudah-sudahlah, sudah, cukup, sudah. Begitulah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tidak didengar oleh manusia. Memang itu adalah yang tidak dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi didengar, kata saya baca dalam syarah-syarah, didengar oleh selain daripada manusia, binatang dan juga benda-benda yang selain daripada manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi. Sama dalam perbahasan kita pernah dengar hadis yang memperbahaskan berkenaan dengan roh. Contoh Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim, Nabi menceritakan tentang apabila roh itu jenazahnya adalah jenazah yang soleh. Wa in kanat salihatan, kata Nabi, kalaulah jenazah itu adalah jenazah yang soleh, dia akan kata kepada kita, qaddimuni, roh akan kata, cepatkanlah aku. Wa in kanat sayyi'atan, kata Nabi, kalau jenazah yang kita uruskan itu adalah jenazah yang sayyi'ah, yang tidak baik, yang jahat, yang buruk, qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Dia akan kata kepada kita, roh kata ni, ya wailaha, celaka kamu. Kan wail ada terjemahannya celaka, ada terjemahannya jahanam kamu, ada terjemahannya neraka wail. Ya wailaha aina tadhhabuna biha, celaka kamu apa mat, contohnya kan. Me'on, ke mana kamu nak bawa aku ni Me'on? Ada apa mat kan, minta maaf kan. Terpetik nama kan. Ni jenazah kata Abang Mat dia bagus, dia mandikan, dia menguruskan jenazah, tapi jenazah yang roh yang memekik kepada kita tidak dengar. Apa kata Nabi di hujungnya? Yasma'u sautaha kulla syai' illa nas. Yang mendengar pekikan roh itu adalah semua benda melainkan manusia. Lau sami'aha la sa'iqa. Kalau manusia dengar pekikan roh itu, la sa'iqa, nescaya dia akan jatuh tersungkur pingsan. Allah, itu adalah pekikan roh yang kita tidak dengar. Yang dengar adalah selain daripada manusia. Sama juga dengan seruan daripada malaikat itu. Ulama mengatakan manusia tidak dengar. Roh yang banyak dosa ataupun roh yang kadang-kadang mempunyai pelbagai kesalahan itu tidak dengar oleh manusia. Ini kan pula suara malaikat, seruan malaikat pada setiap malam Ramadan yang mengajak kepada kebaikan, kita sudah pasti tidak mendengarnya. Lau sami'aha la sa'iqa. Kalau kita dengar, kita akan terperanjat, terkejut, beruk, tak duduk, tak datang surah. Kenapa? Takut datang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kucing kita menong jauh, dia dengar tu dengar. Kucing yang kita bela di rumah kadang-kadang kan, nama comel menong jauh ke hadapan, nampak? Contoh. Menong masa depan ke tak apa, ayah haji jaga comel contohnya. Kita sembang dengan kucing, padahal dia mungkin dengar pekikan laungan daripada langit ataupun roh mana-mana. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan saya nak buat daripada hadis ini adalah menunjukkan bahawasanya kita sekarang ini sedang menyahut seruan daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk datang menghidupkan malam-malam yang saya kirakan sudah malam untuk kita mengecut kepada pecutan yang terakhir. Mungkin saja tahun ini Ramadan hanyalah 29 hari, maka malam ini adalah malam yang ke-17. Sudah menghampir kepada dimasuk kepada hadis Nabi yang taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kamu carilah Lailatul Qadar ini pada 10 malam-malam yang terakhir. Maka inilah yang kita rasakan sebagai kita punya antara permulaan kepada 10 malam.
Yang malam 17 lah tuan-tuan, sudah akan mendekat kepada malam 10 malam yang terakhir. Allahu Akbar. Maka selesaikan urusan yang masih berbaki. Kebetulan malam 17, malam 18 ni adalah hari Sabtu Ahad. Akak-akak di belakang nak buat kuih ke buat siap-siap, nak beli baju raya ke beli siap-siap, nak pergi shopping ke shopping siap-siap. Kerana kita nak start daripada 10 malam yang terakhir, start mungkin hari Isnin, Selasa dan seterusnya. Itu adalah waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari Lailatul Qadar. Kata Nabi, taharrau. Nabi menggunakan perkataan taharrau, carilah Lailatul Qadar. Dalam keadaan ulama mengatakan benda yang kita tak tahu macam mana nak cari, betul tak? Benda kita tak tahu tarikhnya bila, benda itu kita tak akan jumpa. Walaupun ada sebahagian ulama yang nampak dan jumpa. Mana yang nampak ustaz, tak nampak pun tahun lepas pokok sujud contohnya. Dia duk kira nampak pokok sujud Lailatul Qadar. Memang tobat lahum tak dapat kan? Kita ni bukan orang jenis dekat dengan Allah. Mana nampak ustaz, dia kata, orang tua-tua kata kalau Lailatul Qadar ni dia akan rasa malam tu rasa macam seram sejuk ya ustaz. Ya ke tuan-tuan? Malam ni pun sejuk juga ikon. Kucing cakap ustaz, tak ada, tak akan dapat kita. Walaupun ada sebagian riwayat yang saya baca di dalam kitab-kitab sejarah ulama, ya, ada sebagian ulama, sebagian orang abid, orang yang dekat kepada Allah dibuka hijab. Ada sebagian ulama yang nampak malaikat bertawaf di atas Kaabah. Ada sebagian ulama yang ketika itu malam Ramadan, dia lalu di tepi pantai, apabila dia terjatuh terasa air laut tidak masin. Allahu Akbar. Dia kata ini adalah malam Lailatul Qadar, berlaku pada 27 Ramadan. Tuan-tuan jangan terai pula minum air garam malam ni masin. Masin no rasanya. Contoh bukan Lailatul Qadar, memang awak tak dapat sampai ke raya tuan-tuan, darah tinggi lah tuan. Duk rasa air masin tiap hari, memang tak dapat macam itulah. Kerana kita ni manusia biasa. Ada riwayat mengatakan bahawasanya, contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah nampak cahaya yang sangat bersinar di dalam rumahnya ketika mana dia sedang tidur dan terjaga, nampak cahaya yang terang benderang dalam keadaan lampu ataupun semua benda yang boleh menyala tidak menyala. Tuan-tuan itu. Kita boleh menyala, TV tak tutup rupanya. Cerah menyala rumah. Niat ke Lailatul Qadar, TV tak tutup. Baik tuan-tuan, jadi itu sebagian riwayat mengatakan ada tandanya. Akan tetapi Nabi sebut taharrau, maksudnya carilah yang tidak ditentukan tarikhnya oleh Nabi SAW. Sebagian riwayat mengatakan Nabi terlupa, Nabi tidak ingat, dilupakan oleh Allah kerana ada perbalahan di antara dua sahabat Nabi SAW. Nabi dah ingat, dah tahu dah waktunya bila dalam perjalanan nak bagi tahu kepada para sahabat, ada dua sahabat berbala. Nabi fa aslihu baina akhawaikum, Nabi leraikan perbalahan, nak bagi tahu dah lupa dah bila yang berlaku Lailatul Qadar. Rahmat untuk kita, lupanya Nabi SAW membuatkan kita itu akan taharrau. Nabi kata, okeylah, kesimpulannya aku pun tak tahu bila. Taharrau, ulama terjemahkan taharrau itu cari, itu bermaksud i'malus solihat. Hendaklah kamu perbanyakkan amalan soleh 10 malam yang akhir. Perbanyakkan amalan soleh 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan, inilah kita selalunya bila tengok bola, kita nak pasukan kita masuk akhir. Kita tak nak pasukan yang kita sokong separuh akhir, betul tak? Kita kalau minat apa-apa pun jenis sukan, kita akan minta lah berhasil menang tahun ni, Piala Dunia contohnya kalau tak kan, masuk akhir. Ataupun minta lah pasukan yang aku sokong, Manchester United ke, Chelsea ke, Real Madrid ke, Barcelona ke, contoh lelaki-lelaki ni tahulah, masuk separuh akhir Copa di Amerika ke apa contohnya. Kita tak nak kita juga piala akhirat yang Allah Ta'ala anjurkan ini, bukan sekadar piala dunia tuan-tuan yang Allah Ta'ala anjurkan ini. Inilah yang dinamakan sebagai piala taqwa ataupun piala akhirat. La'allakum tattaqun yang Allah Ta'ala anjurkan selama sebulan ini. Nak tengok siapakah di kalangan kita itu mampu masuk ke dalam 10 malam terakhir. Itulah pusingan terakhir untuk kita. Tuan-tuan, sedih kita tengok awal Ramadan saya rasa penuh sampai ke hujung tu. Betul tak? Penuh. Ni surah Jumaat. Ya, surah Jumaat Alhamdulillah. Boleh ni ikah bertambah kebajikan kita lagi. Baik. Mana-mana masjid lah sama je, surah tu memang akan melimpah ruah tuan. Tak terjangka kita mari ni mana, bila beranak tak nampak kita, tak nak jumpa contohnya kan.
Bilanya beranak pun tak tahu. Akan tapi bila selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya dia semakin berkurang. Maksudnya mereka sudah tewas, sudah kalah di suku akhir, sudah tidak dapat memasuki separuh akhir. Yang agak-agak calonnya yang akhir inilah contohnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita semua, saya dan tuan-tuan, untuk masuk ke dalam akhir ataupun pusingan akhir di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tidak ada projek mega yang mampu milik yang Allah Ta'ala buat malingkan Lailatul Qadar. Ni projek mega mampu milik tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kasih sayangnya kepada hamba-Nya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Projek mega ini dianjurkan untuk kita dan mampu milik. Orang tua, awak muda, awak masih bukan sekolah agama, awak sekolah agama, awak ada kaki, awak tak ada kaki, awak macam mana sekalipun, kalau awak nak, awak boleh dapat projek mega ini. Awak boleh dapat. Berbanding dengan projek-projek mega di dunia ini, kita orang biasa-biasa macam saya, susah dah nak dapat. Nak beli rumah 2 tingkat macam tuan-tuan yang ada di sini, susah dah nak dapat. Payah dah 500,000, 400,000. Projek mega, kita kena cari projek Maggi je. Tanah-tanah Maggi ni murah-murah je. Tapi projek mega yang datangnya daripada Allah, yang buatnya adalah Allah. Allah Ta'ala Maha Kasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala boleh bagi kepada semua, hatta budak sekecil-kecil budak. Imam Nawawi dapat Lailatul Qadar, umurnya berapa? 6 tahun. Allah, yang saya cerita, dia nampak cahaya dalam rumah. Dia nampak cahaya di dalam rumahnya itu, dia terjaga ketika itu. Saya baca dalam Tabaqat Imam Nawawi, ketika itu umurnya 6 tahun. Allahu Akbar. Budak boleh dapat. Awak sudah berpuluh tahun, awak boleh dapat. Yang penting, i'malus solihat. Buatlah perkara baik di dalam bulan Ramadan, terutama yang terakhir sekali, pusingan yang akhir kita ini. Mudah-mudahan walaupun kita tidak nampak, walaupun kita tidak tahu bila tarikhnya Lailatul Qadar, akan tapi ulama kata cukup sekadar muwafaqah, berbetulan malam tersebut Lailatul Qadar, kita tak tahu pun tidak mengapa, kita sudah mendapat khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan pun dah banyak kali ditazkirahkan, boleh pun tazkirah di sini. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun tuan-tuan, bukan calang-calang. Bayangkan kalau umur tuan-tuan, ayahanda saya yang ada di sini, kebanyakan saya tengok umur 30-an ke bawah ni. Okey, contoh umur yang 40-an, 50-an, dia cuba refresh balik yang ke belakang 20 tahun lalu, takkanlah dia tak pernah dapat paling kurang 5 kali kepada. Contoh 5 kali akak-akak di belakang, takkanlah waktu muda-muda dahulu, takkanlah dia tinggalkan sepenuhnya bulan Ramadan. Mesti ada yang 1 tahun tu dia betul-betul fokus buat, dapat berbetulan Ramadan. Kalau dah sepanjang umur abang haji 60 tahun, 50 tahun, dah dapat 5 kali Lailatul Qadar, contohnya, di sisi Allah, abang haji seolah-olah sudah beribadah 400 tahun lebih. Allah. Malaikat pempening kepala, tengok abang haji itu, tengok umurnya baru 50 tahun, tetapi ibadahnya sudah 500 tahun lebih. Allahu Akbar. Anak-anak tuan-tuan, umur mungkin 30 tahun, 40 tahun, tapi dia banyak ibadah dalam Ramadan, betul fokus, umurnya sudah, ibadahnya sudah melangkau daripada ayah. Umur kanak-kanak, budak-budak mungkin 20 tahun, remaja 20 tahun, tapi Ramadannya Allahu Akbar 2-3 kali pernah dapat, ibadahnya ratusan tahun. Allah. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan pula abang haji, kalau pernah dapat 10 kali, Allahu Akbar, 10 kali 800 tahun, seolah-olah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 800 tahun itu bukan sikit tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada saya dan tuan-tuan, selagi mana kita ada nyawa ini, rebutlah paling kurang saya sebutkan 10 akhir ini, selesaikanlah apa-apa urusan yang kita rasakan belum selesai. Kita nak halang orang Melayu ni daripada seronok bergembira di hari raya, tidak boleh nak halang dah. Dah memang sebati dengan kita, rasa seronok. Dia mikir manjang, baju ni rasa singkat pula, dia kena mata ni contoh. Rasa kuih apa tak siap lagi ni, kuih semperit ke, kuih apa apa lagi yang kita nak buat, rasa nak ubah sikit dekor ni dan sebagainya, kita tak boleh nak halang dah. Tak boleh nak halang dah, rasa seronok rasa
bunyi apa, dengar lagu hari raya ni, rasa tak lengkap hidup kalau tak dengar lagu hari raya. Nah, stesen-stesen radio pun dah mula dibenarkan sekarang daripada maklumat atau IKIM sekalipun. Dia stesen radio dia akan ada tarikh dia, sama ada 15 Ramadan ataupun kepada 20 Ramadan baru dibenarkan untuk mengalunkan lagu-lagu raya. Itu dia punya syarat dia. Sekarang ni dah dengar lah tuan-tuan, berlalulah sudah Ramadan, padahal Ramadan tu ada. Tak payah minta lagu lain lah. Duhai bunda, duhai ayanda, tak apalah. Janganlah berlalulah sudah Ramadan, fikir-fikir sikit, sensitif. Ramadan ni orang yang kita nak Ramadan, bukan dah berlalu, kan? Jadi kita begitulah, tak boleh alang lah kita nak dengar lagu raya. Kadang saya pun suka dengar lagu raya ni, kuih dan muih macam itulah, suka itu. Tapi ala kulihannya saya sebutkan jangan sampai 10 malam akhir tu terlepas begitu saja. Itulah saya sebut, alhamdulillah bertuah kita esok Sabtu, Ahad, kemudian bermulalah 10 malam yang terakhir. Selesaikanlah apa yang patut. Awak nak buat lemang bakar esok pun tak apa dah. Jangan teruk sangat tuan. Awak nak beli kuih tunjuk pun belilah esok. Awak nak buat apa pun buatlah esok, lusa. Akan tetapi kita nak sediakan diri kita supaya betul-betul boleh masuk ke dalam 10 malam yang terakhir yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu banyak lah tuan-tuan, ataupun 83 tahun. Kalaulah majikan kata, kalaulah siapa-siapa datang kerja bulan Ogos ni ada satu hari yang dia tu datangnya tepat macam yang saya datang. Contohnya bos kata kan, saya akan bagi bonus kepada dia 83 tahun. Tak tenang tu tuan-tuan. Bonus 83 tahun, bukan RM500, bukan setahun. Paling banyak saya mendapi yang saya pernah dengar dulu pun sekadar 24 bulan je, kan? 2 tahun, ada yang setahun setengah. Bonus tu tuan-tuan, Allahu Akbar, raya sakan. Ni Allah Ta'ala bagi bonus 83 tahun, ulang siaran 83 tahun, tak nak lagi. Taubat lahum, kalau ada majikan yang buat macam tu, setiap hari dia datang pejabat, satu Ahad pun datang. Sebab apa? Sebab nak tengok bos dia datang ke tak, bos datang ke. Dia nak nak jenguk bos dia datang. Kalau berbetulan dengan bos dia datang, alhamdulillah 83 tahun boleh hantar surat resign. Sebab apa? 83 tahun banyak benda tu. Jadi kita dengan Allah, jenguklah Allah 10 malam akhir. Jenguk setiap malam, jenguk. Kalau tuan-tuan rasa, letih lah Ustaz, saya dah tak larat Ustaz, masak nasi, masak lemang, akak-akak contoh di belakang, masak kuih lagi Ustaz, jahit langsir lagi Ustaz, buat air lagi dan sebagainya. Tak apa, makcik datang, semayang duduk. Semayang duduk, tarawih. Tak larat Ustaz, duduk lenguh ni, kaki sakit, semayang tidur belakang. Betul. Semayang baring belakang. Senang kamu duduk di depan, aku nak duduk belakang. Kenapa Mak Leha? Aku nak baring belakangnya. Aku semayang belakang. Tapi buruk benar lah tuan-tuan tengok. Buruklah sikit. Tapi tak apa, menunjukkan orang akan puji dia bagus. Dia tetap ada rasa nak buat juga. Ni yang mana si As'ad tu tak datang tengok. Pergi pasar raya, pergi mana-mana, kandar punya. Dia baik dia datang tidur mayang baring belakang. Tak boleh Ustaz, tak larat juga Ustaz. Kamu pergi mayang, buat isyarat di belakang. Duduk keras macam batung. Kenapa Abang Haji tu mayang dengan mata di belakang. Tuan-tuan itu habis malas tu, tapi pahala dia kurang. Tapi tak apa, lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka mudah-mudahan saya punya celoteh pada malam ini dapatlah memberikan kita kesedaran ataupun cas kita punya semangat untuk teruskan menghidupkan malam-malam kita. Kerana saya tahu cabaran malam-malam mendekat kepada raya ni, cabarannya sangat hebat. Dengan cerita yang seronoknya, dengan pelbagai rancangan yang menariknya, dengan tawaran-tawaran yang hebatnya di pasar raya, dengan pelbagai macam-macam lah yang dilakukan. Maka kita jangan lemahkan iman kita, tundukkan nafsu kita. Kita nak buktikan bahawasanya tanpa syaitan aku boleh menjadi lebih baik. Kalau tidak, kalau syaitan kan sedang diikat. Kalau kita sudah tewas, tuan-tuan, bermakna di luar Ramadan syaitan tak payah tipu daya kita. Syaitan biarkan kita sebab kita sudah lalai dengan diri kita sendiri. Tandanya kita sudah lalai dengan diri kita
sendiri. Syaitan sekarang diikat. Allah Ta'ala bantu kita ni nak tambah iman kita. Bermaksud kalau kita tewas juga dalam Ramadan dalam keadaan syaitan diikat, bermaksud di luar Ramadan sebenarnya realitinya kita sudah tewas kepada diri kita sendiri. Tidak ada lagi syaitan yang menipu daya kita, kerana kita sudah termasuk dalam golongan orang yang sangat lemah imannya, hatta syaitan tidak perlu lagi untuk datang menipu daya. Kenapa? Tandanya Ramadan dia juga telah tewas kepada nafsunya sendiri. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua malam Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita sebagai orang yang bertakwa, yang mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat gembira. Yang baik itu semua daripada Allah dan kurang daripada kelemahan saya minta maaf, salah dan silap kekurangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah, kita sambung solat tarawih dan seterusnya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna bi lailatul qadri ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna bi lailatul qadri ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna bi lailatul qadri ya arhamar rahimin. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل الصيام واجعلنا من أهل اللهم اجعلنا من أهل الصيام واجعلنا من أهل القيام واجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.